bersama dengan saya, bersama dengan Tanyalah Ustaz, dan bersama dengan penonton-penonton yang setia menemani saya di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini, di Masjid Negeri Shah Alam ini. Terima kasih pada semua yang datang, yang berjaga sejak pagi lagi sampai sekarang, masih lagi belum menunjukkan tanda-tanda kemengantukannya itu. Inilah di antara kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dipilih insya-Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengimarahkan Ramadan yang berbaki 2-3 hari lagi ni tuan-tuan, yang semakin hampir meninggalkan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tempoh 2-3 hari ini, apa sebenarnya yang perlu kita buat yang terbaik pada saat-saat ini? Adakah kita perlu membersihkan rumah kita, atau menyediakan pensemprit bangkit atau tidur kita, ataupun kita perlu balik kampung sekarang? Macam-macam aktiviti-aktiviti yang kita nak buat. Kalau orang tanya, Ustaz, adakah menyediakan kuih muih bangkit semprit Melanda ni bagus? Bagus juga, sebab memberikan makan kepada orang lain di bulan Ramadan dan di hari raya nanti. InsyaAllah kita akan sambung persoalan ini selepas soalan yang berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ardiana binti Haji Zainal daripada Taiping Perak. Dari? Taiping Perak. Oh, Taiping. Nak tanya Ustaz, soalan. Apakah pesan Rasulullah SAW di saat menjelang Ramadan agar kita sentiasa bersedia dan menanti-nantikan kedatangan Ramadan Al-Mubarak dan mewujud rasa rindu pada bulan Ramadan yang akan datang, Ustaz? Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada akak kita dari Taiping. Saya Batu Kurau, dekat-dekat lah tuan-tuan. Ya, Batu Kurau, Taiping, Batu Kurau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan kepada kita tentang doa. Minta supaya Allah Ta'ala ni panjangkan umur kita, berkatkan kita dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, dan minta supaya kita ni sampai pada bulan Ramadan. Ini doa yang semua tuan-tuan hafal belakang. Ya, wa balighna Ramadan, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian dia ajar lagi ketika kita berada pada akhir-akhir Ramadan ini dengan doa-doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian pada saat-saat akhir ini Siti Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah tidak lagi lepas untuk berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta, ya Allah, kalau Tuhan ini Maha Pengampun, ampunkanlah aku ya Allah. Kalau Tuhan yang suka mengampunkan ya Allah, minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Jadi tuan-tuan, disebutkan kepada kita bagaimanakah nak mendatangkan kerinduan kepada kita tentang Ramadan ini. Maka diberikan kepada kita pengetahuan yang mendalam tentang keistimewaan Ramadan yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain. Kemudian disebutkan kepada kita lagi ganjaran-ganjaran orang yang beribadat di dalam bulan Ramadan. Jadi 3 benda ini tuan-tuan Rasulullah berikan penggambaran, memberikan perkhabaran kepada kita bagaimana nak mendatangkan kerinduan lagi pada bulan Ramadan. Sebab itu saya gunakan perkataan indah jelita. Ramadan ini indah jelita. Seronoknya tuan-tuan, bumi dan langit turut sama memuji, mengabdi diri kepada Tuhan, kepada Ilahi, semuanya. Bukan setakat manusia saja, kita orang beriman, kita orang Islam saja yang beribadat. Malaikat pun beribadah, malaikat pun suka dengan Ramadan. Maka diberikan perkhabaran, kegembiraan ini kepada kita tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menimbulkan keseronokan di dalam beribadah. Dan tuan-tuan, kita kena ingat seperti mana soalan akak kita tadi tentang bagaimana nak orang menganggap bahawa Ramadan ini akan datang pun boleh buat. Muda lagi Ustaz, saya muda lagi Ustaz, tunggu pencin-pencin baru kita nak buat ibadat. Salah tuan-tuan. Ya, muda, tua, tak mengira masa, tak mengira waktu untuk dicabut nyawanya. Saya dah cakap tadi, ada peluang depan kita, ambil. Bersegeralah. Berapa banyak perkataan bersegera Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu berbuat kebaikan. Kemudian Allah sebut lagi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu minta ampun kepada Allah
Sebab Allah Ta'ala kurniakan, janjikan kepada kita syurga yang seluas langit dan bumi. Kita tak nak rebut ke tuan-tuan? Sebab ada orang yang bila sebut ibadah, dia bagi alasan penat. Kenapa tak sembahyang malam? Kenapa tak beribadat pakcik? Allah ustaz, anak kecil ustaz. Oh. Tapi herannya bila pergi beli shopping raya, boleh pula dukung anak. Siap buat kangaroo lagi anak tu berjalan. Anak ni sebetulnya lentok dekat dada kat belakang ni. Boleh pula. Ada yang bagi alasan, saya kaki tak kuat ustaz, diri lama ustaz. Tetapi bila jam kerana nak pergi shopping, kakinya duk tekan kelas, masuk keluar kelas, tekan kelas, 2 jam jam. Boleh pula. Ada orang yang bagi alasan, saya tak ada masa nak baca Quran ustaz. Dia shopping daripada belum buka supermarket sampai tutup. Boleh pula. Belum buka supermarket, hello, siapa di dalam? Pukul 7.30 dah sampai lah. 7.30 malam baru dia balik. Boleh pula. Allah tuan-tuan, kalau kita kena ubahlah. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah dia, minta ampun padanya, mati bila-bila masa boleh tiba. Jangan sampai kita tidak bersedia. Bila-bila masa pun boleh sampai kematian. Jadi kita beribadah. Saya dah cakap pada tuan-tuan tadi, beribadahlah mengikut keupayaan tuan-tuan. Bentuk tuan-tuan, Allah sebut fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut keupayaan kamu. Masing-masing menggunakan ibadah mengikut jalan yang Allah Ta'ala tentukan. Ada orang yang beribadah dengan baca Quran, ada orang yang beribadah dengan salat, ada orang yang beribadah dengan sedekah, ada orang yang beribadah menjadi polis, ada orang yang beribadah menjadi kaki tangan kerajaan yang menguruskan sempadan dan sebagainya. Masing-masing itu adalah ibadah. Pastikan niat semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi pada soalan yang berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama diberi Muhammad Syukri bin Muhammad Syarif. Ya. Okay, saya daripada Kampung Bilik Kanan Kelang. Okay, saya ada satu soalan. Memandangkan hari ini dah 28 Ramadan, Ya. dan kemungkinan Lailatul Qadar telah berlalu. Jadi soalan saya Ustaz, masihkah ada kesempatan untuk kita untuk saat-saat akhir bulan Ramadan ini Ustaz? Terima kasih. Baik. Sebab itulah tuan-tuan, makasih pada sahabat kita yang menyoal tadi. Sebab itulah dirahsiakan bilakah Lailatul Qadar itu. Memang Lailatul Qadar itu di dalam bulan Ramadan. Itu nombor satunya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Memang di dalam bulan Ramadan itu berlaku. Tetapi bila? Maka sudah pasti di dalam bulan Ramadan. Dikhususkan, dikecilkan lagi pada 10 yang terakhir, pada malam-malam ganjilnya. Dan ada orang kata, Ustaz, tanda-tanda Lailatul Qadar dah berlaku Ustaz. Ada yang kata malam 23 yang lepas. Putih sampai ke petang Ustaz. Cahaya putih Ustaz sampai ke petang. Lepas tu malam tu abang buat apa? Saya tak buat apa Ustaz, saya tidur. Oh. Tak gunalah juga. Sebab tu tuan-tuan, kita pun tak tahu. Bila tengok hari 23 memutih, hari 25 pun putih juga, hari ni putih juga. Kita pun tak tahu tuan-tuan, bilakah berlakunya Lailatul Qadar itu. Walaupun dalam kitab-kitab sebut, kalau kamu puasa pada hari Rabu, Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23. Kalau kamu puasa hari Khamis, Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27 dan sebagainya. Itu ialah andaian ataupun perincian ulama. Mereka hidup lama, mereka kaji. Wallahu a'lam. Sama ada berlalu atau belum berlalu Lailatul Qadar, peluang untuk beribadah masih lagi wujud. Setiap saat masih lagi ada tuan-tuan. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Jalan je. Ni pagi ni kita duduk dalam dewan ini, berapa banyak pahala kita dapat. Kalau bulan-bulan biasa tuan-tuan berada dalam majlis ilmu macam ini, ganjaran pahalanya macam 1000 rakaat sembahyang sunat. Tuan-tuan gandakan dalam bulan Ramadan, berapa juta dapat. Habis tu Ustaz, makcik duduk di rumah, tak ada ke masjid negeri Shah Alam, macam mana Ustaz? Pun dapat pahala makcik yang duduk menung tengok TV sekarang ni. Dapat pahala. Ni macam suami makcik tidur Ustaz.
Dapat pahala tidur lah makcik. Cubit pinggang dia makcik dengar ceramah Ustaz Kazim ni. Jadi kita sekarang pahalanya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi banyak. Saya ni pegawai imigresen, duk cok pasport orang datang, duk memantau, tengok orang datang melawat Malaysia, masuk Malaysia. Tengok orang yang berbahaya, tidak berbahaya. Saya juga dikira sebagai orang yang berpahala. Saya adalah pengawal lalu lintas gunung, jalan udara, menara kawalan. Kalau orang macam saya tidak ada macam mana nak kontrol kapal terbang masuk, kapal terbang keluar, saya juga dapat pahala. Kalau niat saya semata-mata ikhlas kerana Allah. Saya adalah seorang penjaga di hospital pun dapat pahala. Bayangkan kalau pesakit lari macam mana. Saya adalah driver ambulans 24 jam saya standby. Takut apa-apa kecemasan berlaku. Saya adalah anggota bomba. Anggota bomba pun dapat pahala. Tidaklah semua pula, semua pergi masjid. Bomba pergi, polis pergi, perompak dia. Jadi sangat apa? Kenapa kamu gelap perompak? Masjid semua penuh dengan polis. Polis tutup kedai hari kata dia. Jadi masing-masing itu i'malu ala ma syakilati. Beribadatlah kamu di atas kerja kamu sendiri, atas bentuk kita sendiri. Macam makcik ustaz. Kenapa Pak? Opah tak dapat semayang malam ustaz. 10 takhir datang pula haid ustaz. Oh. Ya kesian ke opah. Itulah opah kata kau dah datang pula uzurnya. Berapa umur apa? 74 ustaz. Oh ada lagi. Kata dia. Walaupun opah datang uzur, tidak menghalang opah untuk beribadat. Zikirlah. Zikir. Bangun pagi zikir 1000 kali. Cuma zikir elok. Subhanallah. Subhanallah. Jangan laju nak kerja 10,000. Lalah datang lebih dulu rumah dia. Kamu manggil aku ke leha. Masih bila saya panggil tu lebih. Tadi kamu sebut lebih dolah. Sebut elok-elok. Subhanallah, subhanallah. Nak kejar 10,000 ni. Nak dapat ganjaran zikir 83 tahun ni dululah je tuan. Pak Haji Pak Leman pun subhanallah. Lamilah. Bunyinya milah juga. Milah. Kak Ramlah dah tanya Pak Leman, siapa milah tu bang? Milah kata dia. Dah gaduh pula. Apa-apa pun kita buatlah mengikut keupayaan kita masing-masing. InsyaAllah Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha mengasihani. Dia tetap memberikan ganjaran mengikut amalan kita. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita jumpa di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Ini pagi-pagi kita menonton TV, mudah-mudahan mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan dan kerahmatan kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa ini adalah sangat nostalgia, sangat memberikan impak kepada kita. Maklumlah ini adalah rancangan Tanyalah Ustaz yang terakhir pada kali ini yang kita adakan di Masjid Negeri Shah Alam ini. Selama lebih daripada beberapa minggu kita berkampung di sini. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang terbaik, mendatangkan manfaat kepada kita dan memberikan pahala yang berpanjangan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu perkara yang mendatangkan kerinduan kepada kita terhadap Ramadan ialah kebolehan kita untuk melaksanakan ibadah. Kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memilih kita untuk beribadah. Berapa ramai yang tidak terpilih, berapa ramai yang saja-saja tidak memilihkan diri dia untuk beribadah. Ini kita kena syukur tuan-tuan. Syukur sebab kita ini Allah Ta'ala pelihara daripada terjebak dengan perbuatan maksiat di dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua, yang kita kena mendatangkan keinsafan dan mendatangkan satu perkara yang sangat nostalgia kepada kita. Kerana kita melalui Ramadan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan orang-orang yang kita kasihi mungkin sekarang telah pun tiada buat selama-lamanya dengan kita di dunia ini. Kalau mungkin tahun lepas kita berbuka, kita bertarawih, kita bertadarus dengan suami kita, dengan isteri kita. Tetapi hari ini, bulan ini mereka sudah tiada lagi. Kalau tiap-tiap tahun kita memasak sahur untuk suami kita, kita bersahur bersama-sama dengan isteri kita dan anak-anak kita. Tetapi pada tahun ini, buat pertama kalinya mungkin kita bersahur, berbuka hanya berseorangan tuan-tuan.
Dan saya sebut tadi, kita ingat pada orang yang sudah tidak ada. Tetapi tuan-tuan perasan ataupun tidak, untuk tahun hadapan, mungkin orang lain pula akan cakap tentang kita. Sebab tahun tu kita pula pergi menghadap ilahi. Orang, tahun ini kita bercakap tentang orang. Allahu Akbar, Tuan Syed tu dah tak ada. Tahun lepas kita duduk tadarus dengan dia Tuan Syed. Tahun ini Tuan Syed dah tak ada. Tahun depan orang sebut kita pula. Dah si Kazim tu dah tak ada dah. Tahun lepas dia ceramah di sini. Dah meninggal dah dia. Benda ini akan disebut orang kepada kita. Dan tinggallah kita seorang-seorang tuan-tuan di liang lahat. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah badan seorang diri. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah badan seorang diri tuan-tuan. Jadi siapa yang akan menemankan kita bila berada di tempat yang gelap sedemikian? Tiada harta anak dan menantu yang dapat akan mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Ini saja yang dapat bantu kita. Sebab tu saya teruja bila tuan-tuan bawa anak-anak tuan-tuan yang bersemayang di sini, yang berqiyam mulai di sini, yang berpuasa, yang membaca Quran. Ini adalah harta kita tuan-tuan. Di samping amal-amal yang kita bawa bekalan, anak-anak kita sekarang ini yang kita latih berpuasa, bersolat, membaca Quran, mereka juga lah yang akan memberikan bantuan kepada kita bila kita berpindah ke alam di sebelah sana nanti. Kita terus pada soalan yang terakhir, kita beri peluang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Zarina Husin daripada Subang Jaya. Ya. Soalan yang terakhir juga Ustaz. Apakah cara yang terbaik untuk kita semua menjadikan Ramadan yang berbaki 3 hari ini lagi agar lebih bermakna? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada puan yang bersoal. Tadi saya sebut tentang kita sekarang sibuk buat kuih. Makcik-makcik dah ramai yang tak pergi masjid dah sejak 5 hari yang lepas. Dah siap minta maaf. Aku dah tak datang dah masjid leha. Oi. Kenapa kan ada lagi 5 hari lagi? Aku nak buat kuih, minta maaf lah, kata dia. Siap minta maaf tuan-tuan. Sekarang sibuk mukul baulung. Nak berkembang di rumah. Yang faham, tak faham sudah tuan-tuan. Ada sekarang ni pakcik-pakcik dah sibuk dah mengecat rumah tuan-tuan. Bagus tak bagus amalan ni? Bagus. Nak sediakan makan untuk orang datang hari raya pun bagus. Menyediakan kelengkapan rumah bagi cantik-cantik pun bagus. Tetapi kan kita ni ada aulawiyatnya, keutamaannya. Sepatutnya kita merancang benda ini sebelum Ramadan yang lepas. Sebab pada bulan ini sepatutnya bulan ibadah. Tapi ada orang yang tidak merancang. Dia sanggup mengenepikan perkara yang lebih aula, yang lebih aulawiyatnya lebih kuat. Diambilnya benda yang tidak aulawiyat. Akhirnya tuan-tuan orang ini berada dalam keadaan kerugian. Jadi kita sebagai ibu-ibu, sebagai bapa cakap pada anak menantu kita. Tahun ini mak tak buat lemang, ketupat apa tak mak tak buat ya. Kuih butuh kacang, kebutuh apa tak ada. Kamu nak beli sendiri, sepah je lampang lah. Jalan su negara tu banyak orang jual lemang. Sekarang mak bulan ni mak dengan bapa nak ibadat habis-habisan. Minta maaf lah. Kalau kamu nak balik raya sini, bawa kuih siap-siap. Cakap pada anak-anak. Sebab ada anak menantu yang malas nak buat kuih. Dia puji mak mentua dia. Mak, putu kacang mak tu sedap mak tahu. Jaga pejabat kan kata sedapnya mak. Kalau boleh mak buat tahun ni banyak sikit tau. Semua balik ke KL. Oh tuan-tuan, mak ni pula pantang di Jack. Terus tinggal sembahyang tarawih. Anak menantu nak buat putu kacang ni kata dia. Akhirnya kita rugi cakap. Dan anak-anak yang muda-muda pun jangan seksa mak bapak. Mak tak payahlah tunggu buat mak. Mak pergilah semayang. Mak pergilah buat ibadat. Mak nak buat pergilah mak, saya tak kacung mak dengan ayah. Pergilah buat. Yang lain-lain biar kami anak-anak buat mak. Ini tidak. Anak menantu balik kampung. Bukannya nak buat apa pun untuk nengok Facebook tuan-tuan. Bagilah peluang kepada mak bapak kita untuk buat ibadat. Bagi peluang, bagi kemudahan. Ni anak-anak rantau yang dah balik kampung ni.
Yang dah sampai 2 hari sehari di kampung, pergi ke masjid, tengok kapek. Ya Allah, buruk. Allah buruknya. Cari pakak ramai kawan-kawan, jom kita beli kapek baru untuk masjid kita. Pergi ke masjid surau, tengok, ya Allah, kipas ni dah sakaratul maut, kipas. Kesian dekat apa-apa yang semayang di masjid, kipas duduk, ya Allah, krek. Makcik yang semayang di bawah tu siap mengucap la ilaha illallah. Bagilah tukar sikit, buatlah bakti kepada masjid yang pernah berbakti pada kita. Pergi ke tandas masjid, tengok, ya Allah, pintu tak ada, berlubang sini, selak tak ada. Anak-anak muda yang balik-balik kampung, yang bawa kereta hebat-hebat, kerja yang hebat-hebat di bandar-bandar besar. Sekarang kita balik kampung, berbaktilah pada kampung tuan-tuan, pada kampung kita. Ziarahlah tok-tok guru kita yang mengajar kita. Kita boleh baca Quran, kita boleh belajar sifat 20, kita boleh semayang ini kerana ada imam kita, ustazah kita, ustaz kampung kita. Ketua banyak yang ingat kepada jasa-jasa mereka ini. Sekarang kita telah balik ke kampung kita. Jom kita berbuat baik kepada mereka. Tanpa mereka, siapalah kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya doakan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik kepada kita. Dan marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha gagah, lagi maha perkasa, ya Allah. Engkaulah Tuhan tempat kami memohon pertolongan dan perlindungan, ya Allah. Kepadamu-lah kami beribadah, kepadamu-lah kami minta segala hajat kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, sesungguhnya Ramadan akan meninggalkan kami, ya Allah. Kami merindui Ramadan, kami menyukai Ramadan-Mu, ya Allah. Kami merasa bahagia berada di dalam bulan Ramadan yang Kau anugerahkan kepada kami, ya Rahman. Kami bermohon padamu, ya Allah, apalah kiranya terimalah segala ibadah kami di dalam bulan ini. Ibadah puasa kami, ibadah tarawih kami, ya Allah. Tadarus kami, ya Rahman. Sedekah dan zakat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, panjangkanlah umur kami. Mudah-mudahan kami bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Rahman. Sesungguhnya kami banyak melakukan dosa terhadapmu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya kami banyak melakukan dosa terhadap ibu dan bapa kami, ya Allah. Kami banyak menderhakai mereka, ya Rahman. Jika sekiranya Kau tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami berada dalam keadaan kerugian, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kebaikan kepada keluarga kami, ya Allah. Rahmatilah isteri kami, rahmatilah suami kami, ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami, ya Allah. Sesungguhnya kami banyak melakukan dosa terhadap mereka, ya Allah. Sesungguhnya kami banyak melakukan dosa terhadap mereka, ya Rahman. Jika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan yang sangat rugi, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, kepadamu-lah kami memohon, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan lagi, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan ini, ya Rahman. Dan terimalah ibadah kami sepanjang bulan ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.